Nasib Najib ditentukan Selasa ini. Kes SRC. Rakyat Malaysia dan mungkin penduduk dunia menanti dengan penuh debaran tarikh 28 Julai atau Selasa ini untuk mengetahui nasib bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang didakwa menyeleweng RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad. Tarikh keramat itu bakal dicatat sebagai detik penting dalam sejarah kehakiman Malaysia yang menyaksikan Mahkamah Tinggi memutuskan sama ada Najib yang menyambut ulang tahun kelahiran ke-67 pada Khamis lalu didapati bersalah atau sebaliknya. Beliau berdepan 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan menyalahgunakan kuasa membabitkan dana SRC bekas anak syarikat One Malaysia Development Berhad (1MDB) yang kini diletak di bawah Kementerian Kewangan. Najib Perdana Menteri ke-6 dari 2009 hingga 2018 menjadi ketua negara pertama di Malaysia yang diheret ke mahkamah. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali akan menjadi tumpuan Selasa ini kerana beliau bakal menentukan nasib Najib apabila memikul tanggungjawab untuk membuat keputusan dalam kes itu yang dijangka diumumkan pada 10 pagi. Pada 5 Jun lalu beliau menetapkan 28 Julai untuk mengumumkan keputusan dalam kes itu selepas mendengar hujah kedua-dua pihak di akhir kes pembelaan yang bermula pada 1 Jun. Pada 11 November 2019, Hakim mengarahkan Najib membela diri atas kesemua pertuduhan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan satu kes prima facie terhadapnya. Dalam penghakimannya, Muhammad Nazlan antara lain memutuskan bahawa Najib menggunakan kedudukan atau kuasanya bagi mendapatkan ganjaran dan menggunakan dana SRC sebanyak RM42 juta yang beliau mempunyai kepentingan untuk kepentingan peribadi dan manfaat sendiri. Hakim itu juga memutuskan bahawa tertuduh mempunyai pengaruh yang besar di samping kuasa penuh dalam SRC dan pendakwaan berjaya membuktikan terdapat unsur pecah amanah oleh Najib yang membabitkan dana syarikat itu. Bagi 3 pertuduhan pengubahan wang haram, Muhammad Nazlan berkata, hasil 42 juta yang dimasukkan ke dalam akaun Najib adalah berasal daripada aktiviti haram seperti yang dinyatakan dalam pertuduhan CBT. Pada 3 Disember 2019, Najib memberi keterangan sebagai saksi pertama pembelaan untuk menjawab pertuduhan terhadapnya. Pembelaan memulakan kesnya dengan Najib membaca kenyataan saksi setebal 243 muka surat yang menyentuh antara lain pelantikan pengarah dana pelaburan negara 1MDB dan Lembaga Pelaburan Terengganu TIA. Najib yang juga Menteri Kewangan ketika beliau menyandang jawatan Perdana Menteri turut berbicara panjang mengenai penubuhan 1MDB, peranan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau lebih dikenali sebagai JOLO dalam penubuhan TIA yang kemudian dikenali sebagai 1MDB serta idea di sebalik penubuhan SRC. Ahli Parlimen pekan itu juga memberitahu mahkamah bahawa beliau terkejut semasa menerima RM42 juta daripada SRC dalam akaun bank pribadinya pada Disember 2014 dan Februari 2015. Namun beliau tidak memulangkan wang itu kerana ingin melihat hasil siasatan yang dijalankan pihak berkuasa. Dalam keterangannya, Najib juga mengaku memasukkan perkataan bersetuju dalam minit mesyuarat di atas sepucuk surat daripada SRC yang meminta persetujuan beliau sebagai Menteri Kewangan bagi pinjaman sebanyak RM3.95 bilion daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Najib berkata beliau memasukkan perkataan itu ke dalam minit mesyuarat untuk perhatiannya sendiri bagi menunjukkan sokongan kepada permohonan pinjaman oleh SRC dan menambah bahawa ketika itu perkara berkenaan adalah isu semasa dan sudah menarik perhatiannya. Jadi beliau memutuskan untuk memanjangkan sokongan kepada permohonan yang dikemukakan SRC pada 3 Jun 2011. Bagaimanapun katanya, perkataan bersetuju itu tidak membawa maksud bahawa ia adalah muktamad dan tidak boleh diubah.
Turut memberi keterangan pada peringkat pembelaan ialah dua bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, iaitu Tan Sri Zulkifli Ahmad serta Latifah Koya dan bekas Peguam Negara Tan Sri Mohamed Apandi Ali. Pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Ad Hoc Datuk VC Tambaram, manakala Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah mengetuai pasukan pembelaan. Perbicaraan itu bermula pada 3 April 2019 dengan pendakwaan memanggil sebanyak 57 saksi sebelum menutup kesnya pada 27 Ogos tahun sama. Semasa perbicaraan, pendakwaan mengemukakan lebih 750 eksibit termasuk dokumen bank berkaitan akaun bank Najib, dokumen transaksi tunai, minit mesyuarat dan perbualan menerusi BlackBerry Messenger berhubung transaksi bekas Perdana Menteri itu. Saksi yang memberi keterangan termasuk pengurus cawangan AM Bank Jalan Raja Cholan R. Uma Devi, bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO KWAP Azian Muhammad Noor, bekas anggota Lembaga Pengarah SRC Tan Sri Ismi Ismail dan pengarah bukan eksekutif SRC Datuk Subuh Muhammad Yassin. Turut memberi keterangan bekas Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan Tan Sri Dr. Wan Abdulaziz Wan Abdullah, bekas Pengurus Perhubungan AM Bank Joanna Yu Ging Ping, bekas Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah dan Pegawai Penyiasat Rosli Hussein. Pada mulanya, Najib dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 4 Julai 2018 yang mana beliau berdepan 3 pertuduhan CBT dan 1 pertuduhan menyalahgunakan kedudukan. Pada 8 Ogos 2018, beliau dihadapkan ke Mahkamah Session sekali lagi dan berdepan 3 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan wang sama. Kes itu kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi dengan kesemua pertuduhan digabung dalam satu perbicaraan. Bagi pertuduhan CBT, Najib sebagai seorang ejen dan penjawat awam iaitu Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia pada ketika itu serta penasihat Emeritus SRC International Sendirian Berhad SRC didakwa menyeleweng RM27 juta dan RM5 juta daripada dana sebanyak RM4 bilion milik SRC. Dia didakwa melakukan kedua-dua kesalahan itu di AM Islamic Bank Berhad, bangunan kumpulan AM Bank nombor 55 Jalan Raja Cholan, Kuala Lumpur antara 24 dan 29 Disember 2014. Bagi pertuduhan ketiga, Najib didakwa menyeleweng RM10 juta daripada RM4 bilion milik SRC di tempat sama antara 10 Februari dan 2 Mac 2015. Ketiga-tiga pertuduhan adalah di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 20 tahun dengan sebatan dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Mengikut pertuduhan menyalahgunakan kedudukannya, Najib sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia didakwa menggunakan kedudukannya untuk melakukan rasuah membabitkan RM42 juta menerusi pembabitan atau penyertaannya dalam keputusan untuk menyediakan jaminan kerajaan bagi pinjaman yang dipohon daripada KWAP oleh SRC yang berjumlah RM4 bilion. Beliau didakwa melakukan kesalahan itu di Pejabat Perdana Menteri Presiden 1 Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya antara 17 Ogos 2011 dan 8 Februari 2012 mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta sama yang membuat hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai rasuah atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan pengubahan wang haram, Najib didakwa menerima RM27 juta, RM5 juta dan RM10 juta hasil aktiviti haram menerusi sistem pemindahan dana dan security secara elektronik tepat masa rentas ke dalam 2 akaun AM Islamic Bank Berhad beliau yang bernombor 2112-011-880 dan satu lagi adalah 2112-022-01906.
Kesalahan itu didakwa dilakukan di AM Islamic Berhad, AM Bank Group Building nombor 55 Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur antara 26 Disember 2014 dan 10 Februari 2015. Pertuduhan itu mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram AMLAT FPUAA 2001, dan jika sabit kesalahan, bekas Perdana Menteri itu berdepan hukuman maksimum penjara 15 tahun dan denda 5 kali ganda nilai hasil haram atau RM 5 juta mengikut mana lebih tinggi bagi setiap pertuduhan. Selain 7 pertuduhan membabitkan dana SRC, Najib berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan ganjaran sebanyak RM2.3 bilion, membabitkan dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan wang yang sama. Kes itu masih dibicarakan di peringkat pendakwaan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Square. Najib didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan terhadap laporan akhir audit 1MDB yang sudah dimuktamadkan Ketua Audit Negara sebelum laporan itu sekali lagi dimuktamadkan dan dibentang di hadapan jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC bagi mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya. Sementara bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandasamy didakwa bersubahat dengan Najib melakukan pindaan itu bagi melindungi beliau daripada diambil tindakan. Kes itu didengar di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan. Najib juga berdepan 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM 27 juta dana SRC dan ia masih di peringkat pengurusan kes di hadapan Muhammad Zaini. Beliau turut berdepan 6 pertuduhan CBT membabitkan RM 6.6 bilion bersama bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Muhammad Irwan Srigar Abdullah berkaitan urusan membabitkan pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC di hadapan Muhammad Nazlan. Kes itu belum dibicarakan secara keseluruhan. Najib berdepan 42 pertuduhan. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Dulu berapi-api sebab kita pembangkang, kata Tuan Ibrahim berkaitan dengan pembentangan RUU 355 di Parlimen. Isu pelaksanaan rang undang-undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 atau RUU 355 yang hangat diperkatakan khususnya oleh Pakatan Harapan PH dengan pelbagai desakan disanggah timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man. Ahli Parlimen Kubang Krian itu berkata, PAS yang menjadi sebahagian parti pemerintah tidak perlu lagi memainkan peranan untuk mendesak dalam sesuatu perkara, sebaliknya mengemukakan cadangan. Mengulas mengenai usul dalam Mesyuarat Agung PAS kawasan-kawasan, katanya banyak usul yang dikemukakan bersifat pembangkang sedangkan PAS kini adalah kerajaan. Saya tengok usul-usul semalam dan hari ini dari beberapa tempat banyak usul bersifat pembangkang. Kita banyak usul bersifat pembangkang, mendesak siapa? Mendesak kerajaan, kita desak kita. Menurutnya dulu kita pembangkang, tak apa kita desak kerajaan. Sebab kerajaan itu bukan kita, tapi sekarang kita kerajaan. Kalau kita desak maknanya kita desak kita. Kalau kita marah kita. Maka selain mendesak pihak pemerintah, pendekatan mengemukakan cadangan apa yang patut kita buat sebagai kerajaan, apa yang patut kita buat. Sebagai contoh dalam isu RUU 355 menjadi pembangkang mudah dalam Parlimen mendesak usul gubal peraturan RUU 355 untuk dilaksanakan sebab kita pembangkang. Pembangkang tak perlu fikir perkara-perkara kaedah. Sistem peraturan-peraturan itu bukan kerja kita, itu kerja kerajaan, katanya ketika berucap merasmikan Mesyuarat Agung PAS kawasan Temeloh, Pahang hari ini. Ucapan itu disiarkan secara langsung melalui Facebooknya. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata, apabila menjadi kerajaan banyak perkara yang perlu dilakukan oleh PAS dalam usaha menjadikan RUU 355 satu kenyataan. Gaduh dengan Pak Cik jadi mertua.
Sekarang apabila kita jadi kerajaan, kita nak buat RUU 355, kita kena buat bermasyuarat dengan mufti-mufti, masyuarat dengan majlis raja-raja, kena bentang satu persatu kepada raja-raja Melayu sebab urusan agama di bawah raja-raja. Kemudian kena pergi kepada Majlis Jawatan Kuasa Agama Islam peringkat kebangsaan. Ada prosedur-prosedur, kena jumpa peguam negara, kena bincang mekanisme perundangan, kena tengok perlembagaan, kena tengok undang-undang sedia ada. Banyak kerjalah. Dulu suruh saja, tapi sekarang sebab kita kerajaan, maka prosedur itu kita terpaksa tempuh sebab kita yang mengurus. Ada orang kata khususnya puak-puak PH duduk serang, di mana suara lantang pas sebelum ini. Dulu berapi-api memanglah, dulu berapi sebab pembangkang, dulu berapi. Tapi kalau sebagai kerajaan kita berapi juga. Berapi kepada siapa? Dulu kita bergaduh dengan pakcik itu sebab pakcik itu tak jadi bapa mertua kita. Tiba-tiba jadi pak mertua, lainlah caranya. Apa khabar pakcik? Smart hari ini begitu jelasnya. Sehubungan itu, beliau berpesan agar ahli dan penyokong PAS tidak terpengaruh dengan musuh yang desak supaya bersikap lantang dalam isu terbabit. Sekarang mereka bertindak demikian. Adapun kita sebagai kerajaan, kaedahnya adalah duduk runding dan kemukakan cadangan. Apa masalah dalam pelaksanaan, kita lah yang kena fikir, kata Tuan Ibrahim yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online dan juga Harian Metro Online. Terima kasih kerana anda sentiasa menyokong perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk teruskan sokongan anda dengan like dan subscribe serta kongsikan video ini di akaun media sosial anda. Terima kasih.